الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan terutamanya di akhirat kelak. Sempena bulan Falak Malaysia tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi, sepanjang bulan Muharram yang telah disempurnakan oleh pelancarannya oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, pada 9 Ogos 2021. Khatib ingin menyampaikan khutbah yang bertajuk Hubungan Alam dan Pelaksanaan Ibadah. Sebelum itu, khatib ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar sentiasa mematuhi garis panduan dan SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat wabak ini. Bagi yang telah mendaftar dan mendapat janji temu suntikan vaksin COVID-19, pastikan anda hadir ke pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Manakala bagi yang belum mendaftar pula, segeralah berbuat demikian sebagai ikhtiar kita untuk menyekat penularan wabak yang berbahaya ini di samping mencapai tahap imuniti berkelompok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ilmu berkaitan astronomi atau disebut sebagai ilmu falak merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji alam langit dan juga perjalanan objek-objek di langit seperti bintang, bulan dan matahari. Ilmu falak memiliki peranannya yang sangat penting, lebih-lebih lagi kepada umat Islam dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu. Dari sudut pandang Islam, ilmu falak ini ialah ilmu yang mengkaji segala objek di langit menurut lingkungan syarak. Kajiannya pula mencakupi aspek kejadian dan kewujudannya, sifat fizik dan juga metafiziknya, dan juga hubungannya dengan penciptanya, aplikasinya dalam ibadah dan gunaannya dalam pembentukan akhlak. Asas kepada ilmu astronomi ialah tauhid dan juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala serta mengembalikan segala teori yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 5 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bererti, Dialah, yakni Allah, yang menjadikan matahari bersinar-sinar, yakni terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu, yakni berpindah randah
pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan juga kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya, satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui, iaitu hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, perkembangan ilmu falak telah bermula sejak kewujudan manusia di muka bumi. Sifat manusia yang senantiasa ingin tahu tentang kejadian-kejadian alam, pertukaran malam dan siang, pergerakan matahari, perubahan fasa-fasa bulan dan taburan bintang di langit, menyebabkan manusia sentiasa mengkaji dan meneliti kejadian-kejadian alam tersebut. Pemerhatian objek-objek di langit digunakan sebagai panduan ketika pelayaran, pertanian, berburu dan lain-lain lagi. Dapat dirumuskan bahawa pengkajian dan penelitian terhadap objek-objek di langit ketika awal tamadun manusia lebih tertumpu untuk kegunaan pekerjaan manusia sesuai dengan masa, tempat dan pekerjaan masyarakat ketika itu. Aspirasi awal Islam yang menuntut ilmu, menyelidik serta menjalankan aktiviti cerapan bertitik tolak daripada ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Selepas berlakunya peristiwa hijrah dan pembukaan kota Mekah, sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam telah dihantar ke serata kawasan di luar Mekah dan Madinah bagi menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan itu, semakin ramai manusia yang terdiri dari tamadun Yunani, Cina dan India yang ketika itu memeluk Islam dan mengembangkan lagi tamadun Islam dengan identiti mereka tersendiri. Seterusnya, penterjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani dan karya ilmu astronomi India ke dalam bahasa Arab merancakkan lagi perkembangan ilmu falak Islam. Perkembangan ilmu falak ini berterusan sehingga ke zaman Uthmaniyah selepas kurun ke-17 Masihi, khususnya di Damsyik dan juga Kahirah. Empayar Mughul di India dicatatkan sebagai lokasi terakhir terbinanya balai cerap dalam tamadun Islam. Antara tokoh ilmuwan Islam yang masyhur dalam ilmu falak dan menjadi rujukan termasuk kepada pengkaji bukan Islam ialah Al-Khawarizmi dan juga Al-Biruni. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, awal perkembangan ilmu falak ke negara kita sebahagiannya dipengaruhi oleh ulama Melayu yang menuntut ilmu di Makkah dan Madinah yang didedahkan dengan ilmu falak. Para ulama ini kemudiannya menyalin semula naskah-naskah utama untuk dibawa balik ke alam Melayu atau membuat karya baharu berdasarkan sumber yang telah dipelajari. Alam Melayu juga memiliki beberapa tokoh ulama yang masyhur dalam ilmu falak seperti Syekh Tahir Jalaluddin yang menghasilkan karya Pati Kiraan dan Natijah Al-Ummi, serta Syekh Abdullah Fahim yang terlibat dalam peristiwa falak kemerdekaan Tanah Melayu. Dalam konteks umat Islam di Malaysia, kepentingan ilmu falak dilihat dalam ruang lingkup yang lebih khusus. Contohnya, dalam penentuan waktu solat, penentuan arah kiblat dan juga penyusunan takwim. Malah pada waktu ini juga, waktu penentuan solat sunat gerhana, penetapan awal Ramadan dan hari raya, serta hari-hari kebesaran Islam yang lain juga berpandukan ilmu falak. Begitulah pentingnya ilmu falak dalam kehidupan manusia, lebih-lebih lagi kepada umat Islam. Bahkan yang lebih penting ialah ilmu falak ini membuktikan dan memberikan dalil akal yang jelas tentang kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 3, Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin
Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sempena sambutan bulan Falak Malaysia sepanjang bulan Muharram 1443 Hijrah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama NGO Apa Ada di Langit dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri sedang giat mengadakan pelbagai info, program dan aktiviti falak. Penganjuran bulan Falak Malaysia ini bertujuan memberikan pendidikan, pendedahan dasar dan ketetapan baharu kerajaan dalam hal ehwal falak, pengaplikasian dalam ibadah dan pelancaran kriteria Imkanur Ru'yah Baharu 1443 Hijrah yang telah dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS, iaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan juga Republik Singapura, melalui mesyuarat pegawai-pegawai kanan negara MABIMS pada tahun 2019 yang bertempat di Singapura. Semoga dengan usaha ini dapat memberi pengetahuan dan input yang banyak serta kefahaman yang jelas kepada seluruh umat Islam, seterusnya mencetuskan minat orang ramai bagi mendalami ilmu falak. Justru mengakhiri khutbah pada minggu ini, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah untuk kita jadikan pengajaran buat kita semua. Yang pertama, setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di langit ataupun juga di bumi, memiliki peranan dan kepentingan masing-masing yang tersendiri. Yang kedua, ilmu falak atau ilmu astronomi merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang telah melahirkan ramai tokoh dan menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Yang ketiga, ilmu falak Islam menekankan konsep ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang bererti, Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana kamu melihatnya. Kemudian dia bersemayam di atas arasy dan dia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbir segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu, yakni untuk menerima balasan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kebuah Duli yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Wa kadzalika Kebuah Duli yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah jua kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون